salam sejahtera, salam. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua ada? Ada. Okey, good morning. Salam sejahtera. Good morning semua. Okey, semua dah makan. Saya harap semua sihat. Semua dah makan. Okey. So kita mulakan kelas kita pagi ini. Okey. Muaz ada tak Muaz? Dia ada. Saya ada. Abang Muaz ada? Ya, Alright, ya. okey. Okey, murid yang beragama Islam boleh tanda tangan untuk bacaan doa. Murid yang bukan beragama Islam, saya mohon awak berdoa dengan cara awak tersendiri. Boleh ya? Okey. Boleh. So Muaz, boleh baca doa Muaz? Boleh. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma alaina Amin. hikmataka wa insur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alright. Okey, terima kasih Muaz. Okey, 5 orang tadi yang saya minta bersedia, Dini, Dania Fasiha, Amy Nurhazika. Kemudian Adam Harith ke tadi? Ya. Adam Harith, 5 UiTM serta Adam Hakim, 5 UTM. Okey, yang lain boleh tolong off mic sementara tunggu tindakan kawan seterusnya. Alright. 3 anak dara cantik on mic. Dini Kazdina, Dania Fasiha dan juga Amy Norazika. Alright, boleh ready? Okey, semua orang ready pada buku teks muka surat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So kita mula ya. Kejap. Mana ni? Kejap, cikgu cari. Dah terlupa mana cikgu letak. Ini tahun 4 kan? Cikgu pernah lupa tahun 4 ke tahun 5. Okey. Okey, yang baru masuk tolong type nama Macam mana cikgu? Type nama dekat bahagian message. Dekat chat. Dekat bahagian chat. Kejap cikgu cari. Mana cikgu save semalam? Kejap ya. Oh, dah tersalah kelas. Okey. So, kita ready dengan Dini. Siapa tadi? Dini, Dania dengan Amy. Alright. Okey, yang lain tolong tengok buku teks muka surat 50. Okey, Dini jadi ikan belangkas. Tahu ikan belangkas? Okey, Dania Fasiha. Dania Fasiha jadi ketam tu Nampak tak Dania? Nampak. Tak nampak Okey, kejap. Mana ni? Okey, nampak Okey. Nampak tak? Nampak. Okey, sama ada buku teks ataupun tengok di skrin saya. Perkara yang sama, gambar yang sama saya ambil dari buku teks, saya masukkan ke skrin laptop saya. Okey, Dini jadi Dini pula, sorry. Amy Norazika jadi watak ikan belangkas. Fasiha tadi jadi watak ketam. Seorang lagi siapa tadi? Dini Dini jadi tu burung apa tu? Bangau. Okay, ready? Okay, 3, 2, 1, action. Cok lagi ni. Ketam mana ketam? Tak cakap pun. Tidak mudah untuk kamu menyerang saya kerana saya ada sepit yang besar dan tajam. Ini macam tak seronok je jadi ketam. Sekali lagi ketam. Tidak mudah untuk kamu menyerang saya
Kerana saya ada sepik yang besar dan tajam. Very good. Barulah ciri-ciri ketam. Okay, next. Seterusnya. Wah, sungguh keras cangkang kamu belangkas. Okay, ada tanda seruan di situ. Sekali lagi. Wah. Wah, sungguh keras cangkang kamu belangkas. Dia cakap dekat Belangkas. Cengkerang kau berkeras lah Belangkas. Belangkas, cakap. Cangkang inilah perisai saya. Cengkerang inilah perisai saya. Okey. Fasiha tadi. Awak sebagai apa? Ketam. Ketam. Siapa yang cuba menyerang awak? Siapa nak serang awak tu? Manusia. Manusia? Ada manusia ke dalam tu? Bangau. Bangau. Tengok bangau tu nak pergi serang ke awak. Apa tindakan awak, Fasiha? Sepik ni. Apa tindakan awak, Fasiha? Sepik. Tengok. Digunakan apa tu, Fasiha? Guna sepik yang besar dan tajam. Digunakan sepik yang besar dan tajam. So di sini ketam ni ada sepik besar dan tajam. Okey, seterusnya. Terima kasih Fasiha. Okey, next. Amy. Siapa nak serang awak lagi sekali ni? Ada 2 ekor apa ni? Kita pangkar dia. Bangau. Bangau ni dia tunggu je dia Amy naik daripada laut. Dapat tak agak-agak dia serang awak, Amy? Tak dapat. Kenapa, Amy? Apa yang ada pada badan awak? Anggapkan awak sebagai seekor belangkas. Belangkas yang comel. Belangkas pakai tudung. Sebab saya ada cangkang yang keras. Cangkerang yang keras. Okey. Dini, awak sebagai 2 ekor bangau di sini. Kan? Agak-agak lapar tak awak lepas tu? Apa? Lapar? Kenapa awak lapar? Sebab tak makan macam setahun atau sehari. Nampaknya Dini telah bertukar suara menjadi Mikael. Dini, kenapa lapar? Sebab tak dapat? Tak dapat? Makanan. Okey, terima kasih Dini. Terima kasih Amy. Terima kasih Fasya. Okey, semua orang sekali mari lihat. Seperti awak lihat dalam buku teks awak, terdapat 3 ekor haiwan di situ. Yang mana haiwan ini akan saling serang antara satu sama lain. Tetapi situasi di sini ialah seekor ketam ni tadi. 4 dah cikgu. Apa dia? 4? 3 ekor. Ini kan Ada 2. Dua kan haiwan yang bersama jenis. Kan? Ni kan sama jenis. Okeylah, kita ambil 4 lah. Kawan awak kata 4. Okeylah. Ada 4 haiwan yang berada di tepi pantai. So, apa jadi kepada ketam ni? Ketam ni berjaya melindungi dirinya. Melindungi dirinya dengan menggunakan apa yang ada pada badannya. Suka makan ketam tak semua? Makan. Makan. Makan ketam mesti sikit kan? Alright. Okey, seterusnya saya nak awak menggunakan pensel awak. Okey, tak apa. Tak makan ketam, nanti boleh try makan ketam. Okey. Awak guna pensel awak, guna pembaris awak. Saya perlukan awak untuk garis perkataan ni. Okey. Ready Pada muka surat 50. Okey. Tolong guna pensel saja jangan guna pen ya. Guna pensel saja. Okey, secara tidak langsung, apa yang awak buat pada buku teks awak nanti akan menjadi panduan untuk murid tahun depan. Okey. So, tolong kotakkan perkataan kemandirian spesies. Okey, ikut je apa yang saya suruh. Saya ulang. Kotakkan perkataan kemandirian spesies. Saya ulang. Tolong kotakkan perkataan kemandirian spesies. Okey, kemudian gunakan pembaris dan pensel. Gariskan perkataan keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Saya tulis perkataan huruf besar.
Apa saya tulis di sini? Baca semua orang. Hafal. Ada love kat sini. Apa dia? Hafal. Hafal. Mana yang nak kena hafal? Keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Pernyataan ini sangat glamour. Glamour tu maksudnya sentiasa selalu dikeluarkan dalam peperiksaan. Contoh, dia akan tanya macam ni. Apakah maksud kemandirian spesies? Jadi jawapan awak ialah keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Okay, everybody on mic. Semua orang on mic. Saya nak semua sebut sama-sama bersama-sama saya. Boleh? Ready? 1, 2, 3. Keupayaan bagi mengekalkan kehidupan. Okey, terima kasih. Off mic. Saya nak seorang. Thank you. Off mic. Okey, saya nak seorang. Farah Dania. Off mic. Siapa? Safa tolong off mic. Saya mute kan. Saya mute kan. Siapa lagi? Saya nak Farah Dania saja. Okey, Farah Dania. Ya. Farah Dania. Sekali lagi Farah Dania. Apakah maksud kemandirian spesies? Keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Okey, terima kasih Farah Dania. Thank you very much. Okey, semua orang, saya nak awak hafal. Hafal dan saya akan tanya secara bersemuka pada 8 hari bulan Mac. Tanpa tengok pada nota, tanpa tengok pada buku, awak kena hafal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perkataan saja awak perlu hafal. Lagu Korea awak boleh hafal. Lagu apa lagi awak boleh hafal? Macam-macam. Anak dara lah. Apa? Anak dara. Apa lagu tu? 4 dara? 3 dara? 10 dara? 4 dara. 4 dara awak boleh hafal. Lagu Korea awak boleh hafal. Lagu Jepun awak boleh hafal. Lagu Arab awak boleh hafal. Ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu. 2, 4, 6. Berapa perkataan tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perkataan saja untuk awak hafal. Boleh tak tahun 5? Boleh. Boleh. Good. Very much. Okey, alhamdulillah. Yakin, yang pasti yakin. Lagu Jepun. Okey, Hafiz baru join Hafiz Hazli Hirwan. Hafiz, nanti tolong typekan nama dekat bahagian ruangan chatting untuk saya ambil kalian. Okey, seterusnya tolong hafal. Okey, ni tadi soalan ni kita dah menjawab. Soalan abang pakai kacamata. Bukan abang, cikgu pakai kacamata ni. Kita dah menjawab soalan dia. Bagaimana ketam dan berlangkas melindungi diri dan bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Maksud kemandirian spesies tu adalah haiwan tu kekal daripada kepupusan. Sebagai contoh lah kita ambil contoh. Okey. Kita ambil contoh. Saya nak murid tahun 5 ITM. Mohsin? Okey, Mohsin. Okey, Mohsin. Andai kata lah badan ketam tadi ni tak ada cengkerang tau Mohsin. Awak picit dia betul penyek. Badan ketam ni lembik tau Mohsin. Okey, awak cuba bayangkan badan ketam ni lembik. Awak picit dia penyek mati. Picit dia penyek mati. Macam semut lah. Okey. So, dan dia tak ada sepit. Mohsin? Dia tak ada sepit seperti ketam sekarang. Okey, awak cuba bayangkan awak bagi pada saya ramalan awak. Andai kata awak sebagai seekor bangau. Awak pergi serang ketam tadi. Awak pergi patuk-patuk-patuk dia. Pijak-pijak dia makan. Dapat tak awak makan ketam tu? Dapat. Setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, habis semua ketam kat pantai tu semua Mohsin dah makan. Mestilah dah mati makan bangau habis. tu cikgu. Asal lah bangau tu mati? Mestilah. Sebab 5 tahun. Sebab cikgu cakap 5 Bangau, tahun. yelah, bangau tu tak adalah mati. Dia ada anak, ada lagi lah. Anak cucu dia semua makan. Saya nak tanya sekarang ni Mohsin. Mikael, kejap lagi saya tanya awak Awak ready tau. Kejap lagi saya tanya awak. Okey Mohsin, andai kata awak makan je ketam tu. Makan tanpa terkawal. Makan dengan kawan-kawan awak, dengan saudara mara bangau semua, dengan awak punya sekumpulan bangau datang makan ketam tu. Apa jadi pada ketam tu lama kelamaan? Ada lagi tak ketam?
dekat dunia ni? Tak ada. Pupus. Tak ada. Sebab itulah kita ada perkataan di sini adalah kepupusan. Kepupusan di sini. Okey, Mikael. Thank you, Mohsin. Mikael nak sangat jawab. Mikael, tunjuk muka sikit saya nak tengok. Muka Mikael. On camera. On mic. Mana Mikael? Ini Mikaelnya. Okey, dah nampak Mikael. Okey, Mikael. Tadi tak sabar sangat nak jawab. Okey, bagi tahu saya. Apa haiwan yang dah pupus di dunia ini? Cepat Mikael. Apa? Apa pula? Tadi nak jawab. Cepat Mikael. Apa haiwan yang telah pupus? Saya tahu. Mikael, cepat. Awak nak jawab tadi. Cikgu, saya tahu, senang. Kejap. Kita tunggu Mikael. Tadi dia nak jawab. Orang lain jawab. Okey, yang lain tolong sayang. Tolong sayang. Tolong off mic. Saya nak Mikael saja. Tolong off mic, please. Okey, sebab di sini awak tidak mengikut arahan saya. Saya kata on mic bila perlu. Dan bagi peluang pada kawan untuk jawab. Okey, Mikael, sekarang saya bagi peluang pada awak. Bagi saya, haiwan apa yang telah pupus di dunia? Tadi nak jawab? Asia. Gajah Asia. Gajah Asia ada lagi. Okey, Denny, boleh tolong saya, Denny? Penyu. Tolong Mikael. Penyu. Penyu ada lagi. Apa maksud pupus? Pupus tu maksudnya dah tak ada langsung dekat dunia Okey, Denny tolong saya. Mikael off mic. Denny tolong saya. Denny Iman. Dinosaur. Dinosaur. Terima kasih Denny Iman. Okey, Mikael tolong fokus ya. Bila Cikgu kata haiwan. Dinosaur haiwan lah. Mikael, fokus ya. Bila saya bagi peluang baru jawab. Alright. Okey, tolong ikut arahan saya. Okey, terima kasih. Semua off mic. Please, thank you very much. Okey. Now, apa maksud kepupusan di sini? Tiada lagi di dunia. Saya rasa Mikael ni tak dengar lah saya cakap apa. Mikael ada masalah ke lain? Alright. Okey, so maksud kepupusan ialah tiada lagi di dunia. Okey, contoh adalah dinosaur. Lagi burung dodo. Lagi awak tengok cerita kartun Ice Age kan? Ice Age tu ada gajah. Gajah tu bukan nama gajah. Nama dia mammoth. Bukan gajah Asia. Tapi mammoth. Nama dia adalah mammoth. Bulu dia sangat panjang. Okey, seterusnya kita pergi pada muka surat 51. Okey, ready? Dua orang yang saya sebut nama tadi. Adam Hakim dan Adam Haris. Adam apa? Haris. Adam Haris. Okey, ready? Okey, saya nak awak buat bunyi Okey, Adam Haris, awak jadi burung. Burung apa ni Haris? Elang. Burung elang. Buat bunyi boleh? Dia serang boleh? Adam Hakim, awak jadi Niha. Siapa tu? Kura-kura. Kura-kura. Okey, ready? Okey. Si Adam Hakim serang, ada bunyi. Adam Hakim menjerit. Boleh? Mikael, tolong off mic. Saya remove awak nak. Saya nak buat bunyi. Tolong bagi kerjasama. Tolong jangan bagi saya warning lagi sekali. Saya nak jimatkan masa ni. Saya tak nak bebel-bebel dalam ni ya. Okay, ready? 3, 2, 1, action. Lagi sekali. Lagi sekali. Burung, lagi sekali. Lagi sekali. Jerit, ada Hakim. Awak kena serang, cepat. Okey, mana ketam? Okey, terima kasih. Tak apalah. Ada Hakim, ada Marif jadi ketam. Boleh? Awak dah bertukar watak. Awak dah bertukar watak.
Okey, dah bertukar watak Okey, Adam Hakim. Kita baca ni. Kita dilindungi oleh cengkerang yang keras. Alah, macam sedih je suara. Lagi sekali. Kita dilindungi oleh cengkerang yang keras. Lagi sekali, tak best. Kita dilindungi oleh cengkerang yang keras. Lagi Kita sekali. dilindungi oleh cengkerang yang keras. Yeah, okey. Ketam. Mujur, helang sudah pergi. Lagi sekali. Mujur, helang sudah pergi. Selamat dia. Okey, selain daripada kura-kura ni tadi ada cangkerang keras ni, ketam pun ada di situ. Alright, okey. Pada buku teks awak okey, ciri-ciri khas. Okey, tengok di sini. Gunakan pensel awak, kotakkan perkataan ni. Terima kasih Adam Haris, terima kasih Adam Hakim. Boleh off mic. Okey, tolong kotakkan perkataan ciri-ciri khas. Okey, gariskan dapat melindunginya dari musuh. Alright. Okey, apa maksud ciri-ciri khas ni? Awak boleh tulis pada buku teks awak. Ciri khas ni maksudnya ialah apa yang ada pada badan haiwan. Bukan badan saya Bukan badan awak. Tapi apa yang ada pada badan haiwan tersebut. Yang haiwan tu gunakan untuk melindungi diri dia daripada musuh. So saya ulang ciri khas ni maksudnya ada pada badan haiwan. Apa yang ada pada badan haiwan untuk melindungi dia daripada musuh. Sebagai contoh, kura-kura tadi dia ada cangkerang yang keras. Ni cangkerang yang keras. Kemudian ketam ni pun ada cangkerang yang keras tadi. Alright. So mari kita lihat pada muka surat. Seterusnya, muka surat 52. Okey, pada muka surat 52 okey, ini tolong fokus Okey, tolong fokus sebabnya awak perlu garis dan awak perlu nomborkan. Okey. Tolong tulis nombor 1. Okey, seperti dalam skrin saya. Alright. Okey. Okey, saya stop sekejap Saya nak panggil nama. Hanya 39 orang saja yang ada. Balki Sofia. Tolong bacakan. Lebah. Mempunyai sengat yang mengeluarkan bisa yang dapat menyakitkan atau membunuh musuh. Apakah contoh haiwan lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama? Okey. So di sini tolong gariskan perkataan. Terima kasih Balki Sofia. Sengat yang mengeluarkan bisa. Saya ulang. Tuliskan nombor di atas 1 dan gariskan perkataan sengat yang mengeluarkan bisa. Okey. Kemudian kurungkan perkataan menyakitkan atau membunuh musuh. Okey. So di sini saya terangkan apa yang awak buat di dalam buku teks awak. Awak tarik keluar nota yang penting. Yang mana nombor 1 ialah ciri khas yang ada pada haiwan ialah sengat yang mengeluarkan bisa. Saya ulang Nombor 1, ciri khas yang ada pada haiwan ialah sengat yang mengeluarkan bisa. Okey. Perkataan yang awak kurungkan ini, sekejap saya guna warna lain Okey, saya guna warna lain supaya awak nampak jelas. Okey, perkataan yang awak kurungkan ni, yang warna purple ni, okey, itu adalah tindakan sengat tu kepada haiwan tersebut, musuh itu. Apa jadi? Sengat tadi tu akan menyakitkan atau membunuh
musuh. Jadi kalau soalan peperiksaan keluar, soalannya akan tanya begini. Contoh, apakah ciri khas pada lebah? Saya ulang. Apakah ciri khas pada lebah? Jawapannya ialah sengat yang mengeluarkan bisa. Okey, seterusnya dia akan tanya Cikgu, soalan. Ya. cikgu, Ya. kalau kita bagi jawapan, dia mengeluarkan sengat, tapi kalau dia tak bagi jawapan bisa, pokok Okey, markah ke cikgu? kurang tepat. Sebab sengat mesti ada bisa. So, kena bagi jawapan full. Okey? Sengat yang mengeluarkan bisa. Ataupun awak ringkaskan jawapan awak. Sengat yang berbisa. Boleh faham ya? Okey, sengat yang berbisa. Kemudian soalan seterusnya dia akan tanya. Apa kesan kepada haiwan tersebut? Contoh, apa kesan kepada haiwan yang disengat? Ataupun mengapa lebah mengeluarkan sengat? Untuk menyakitkan atau membunuh musuh. Boleh ya? Okey, saya ulang. So, okey. So, ada 2 poin di sini. Saya suka menggunakan buku teks. So, awak conteng buku teks awak dengan pensel. Awak keluarkan poin daripada buku teks awak. Okey? Okey. Seterusnya saya pergi kepada poin yang kedua. Okey, jadi di sini ada contoh diberi di sini. Kita ada lebah, kita ada lipan, kita ada tebuan. Sebenarnya, okey ni sebenarnya dalam dunia kita ni bukan ada 3 saja, ada lebih. So apa yang ada semut dekat sekolah kita? Jawab. Semut Charlie. Semut Charlie. So semut semut Charlie. Charlie tu pun adalah tergolong dalam golongan haiwan yang mempunyai sengat yang berbisa. Selain daripada lebah, lipan, tebuan. Jadi kalau awak tengok dekat Google, awak tengok Nat Geo Wild, ada banyak haiwan yang ada sengat berbisa. Yang paling common sekali ialah ular. Ular. Tapi jangan letak jawapan ular sawa ya. Sebab ular sawa tiada sengat berbisa. Okey. Alright, so sebenarnya ada banyak contoh haiwan lain. Alright, seterusnya saya pergi kepada yang kedua. Okey, tolong tulis nombor 2 di sini. Okey. Seterusnya, gariskan perkataan mengeluarkan bau yang busuk. Saya ulang. Tulis nombor 2 dan gariskan perkataan mengeluarkan bau yang busuk. Okey. Dan sama saja kaedah yang kita buat tadi, kurungkan perkataan menyebabkan musuh tidak mendekatinya. Sebagai contoh, awak bayangkan diri awak adalah seekor pepijat. Okay. Pepijat ni adalah contoh haiwan yang kecil-kecil yang berada di tilam ataupun bantal. Dia akan menggigit pada waktu malam. Okay, dia keluar, dia gigit waktu malam. Dan kalau kita picit dia, bunuh dia, dia akan keluarkan bau yang sangat busuk. Ataupun paling senang sekali, skunk. Tahu skunk tak? Pernah tengok skunk? Skunk dia, skunk dia akan keluar. Yes, dekat Nat Geo Wild. Skunk pun dia akan keluarkan bau busuk. Okey, begitu juga dengan lipas. So apa yang dia perlu buat? Bila dia rasa, bila musuh akan mendekatinya. Dia rasa tak ancam. Okey, perkataan rasa tu tak sesuai. Okey, awak tidak boleh menggunakan perkataan rasa. Sebab haiwan tak ada perasaan. So elakkan daripada menggunakan perkataan rasa. Jadi awak hanya menggunakan perkataan apabila musuh mendekati. Haiwan tersebut akan melindungi diri kerana musuh mengancamnya. Jangan tulis perkataan kerana dia rasa terancam. Tak boleh perkataan rasa saya tulis dekat sini. Perkataan rasa tu tak boleh digunakan. Contoh macam siput. Siput memasukkan anggota badan ke dalam cangkerang, kan? Nanti dia akan tanya soalan, kenapa? Semut rasa takut. Semut pula. Siput rasa takut. Salah Jangan guna perkataan rasa.
Sebaliknya jawapannya adalah kerana siput melindungi diri daripada musuh. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Okey. Yang ketiga, tolong tulis nombor 3 di sini. Okey. Seterusnya, gariskan perkataan corak yang menyerupai mata palsu. Saya ulang. Gariskan perkataan corak yang menyerupai mata palsu. Okey. Seterusnya, kaedah yang sama seperti tadi, kurungkan perkataan memperdayakan musuh. Okey, saya hold sekejap. Saya nak tengok. Natra kasih. Semua orang tolong on kamera. Saya nak tengok Natra kasih. Okey, Natra kasih. Boleh tolong saya? Apa yang awak faham dengan perkataan memperdayakan? Okey, perkataan lain selain memperdayakan. Apa maksud memperdayakan? Menipu. Yes. Siapa tu? Mikael. Lagi sekali dia menjawab. Mikael suka sangat jawab kan, Mikael? Cikgu Saya tak suruh orang sabar. lain tapi Mikael yang jawab. Saya tak sabar nak jumpa Mikael secara bersemuka. Sebab saya nak cubit telinga dia. Inilah kaedahnya. Tidak faham apa? Adam Arif? Tidak faham apa, Adam Arif? Tidak faham arahan. Yes, tidak faham arahan. Awak semua dah tahun 5 tau. Saya Google Meet dengan murid tahun 3. Ikut je cakap saya. Okey. Tadi saya tanya siapa? Natra. Kasih. Okey, Natra kasih. Apa maksud memperdaya? Bahasa yang lebih mudah faham. Menipu. Yes, menipu musuh. Contoh saya tunjuk semula. Okey, contoh. Rama-rama ni ada corak seperti mata. Dekat bahagian dia punya sayap. Kepak dia ni. So, dia ada corak seperti mata ni. Jadi, apabila dia melekat dekat daun ataupun pokok, musuh yang mendekatinya fikir seakan-akan ada seperti mata haiwan lain di situ. Okey, contoh yang lain juga adalah selain daripada corak menyerupai mata, ada juga haiwan yang badannya boleh mengelirukan musuh. Contoh zebra. Tahu zebra? Kuda belang. Alright. Saya nak tanya soalan pada Samuel. Samuel? Hello, Samuel. Hello. Okey, Samuel. Saya nak tanya Samuel. Samuel rasa kuda belang tu badan dia kuda putih berbelang hitam atau kuda hitam berbelang putih? Kuda putih berbelang hitam. Yes, very good. Thank you, Samuel. Badan kuda belang adalah warna putih berbelang hitam. Kuda belang bukan warna badan dia hitam berbelang putih. Okay, thank you, Samuel. So, apabila kuda belang berada di rumput-rumput yang panjang, lalang-lalang yang panjang, haiwan lain akan keliru dengan kehadiran dia di situ. Alright, seterusnya kita pergi kepada yang keempat. Okay, kaedah yang sama. Tolong tuliskan nombor 4 di sini. Gariskan perkataan sisik keras. Okey, sisik keras ni, kejap. Okey, sisik keras yang terdapat pada buaya dan juga ikan arapaima. Ikan arapaima. Ikan arapaima dapat melindungi diri dia daripada kecederaan. Okey. Alright, seterusnya kita kurungkan perkataan yang sama juga seperti yang tadi. Melindungi dirinya daripada kecederaan. Alright, seterusnya. Muhammad Nur Adib. Boleh tolong saya? Yes, cikgu. Okey, tolong baca ni. Apakah ciri khas
Apakah ciri-ciri khas lain yang ada pada buaya untuk melindungi dirinya daripada ancaman musuh? Okey. Saya bagi satu situasi Adib. Adib dengar situasi saya, cerita saya. Lepas tu Adib cuba fikirkan apa ciri yang ada pada buaya. Okey. Pada satu hari ada seekor ular anaconda. Adib rasa anaconda tu wujud tak? Wujud. Okay, good. Thank you. Saya pernah jumpa. Pernah jumpa? Anaconda tak dekat Malaysia, sayang. Okay, saya cerita Okay, Adib dengar dulu. Boleh, Adib? Boleh. Okay. Pada satu hari, seekor ular anaconda yang bernama Ana. Seekor anaconda bernama Ana menyusur semak-semak. Dia berasa sangat lapar. Laparnya aku. Dia kata. Tiba-tiba si Ana ni ternampak seekor buaya yang bernama Jack. Ana ni pun belitlah si Jack. Belit. Dia pun makan Jack. Dia telan Jack. Jack masuk dalam badan perut Ana. Setelah 30 minit, Ana didapati mati. Perutnya bocor. Kerana Jack telah berbuat sesuatu daripada dalam badan Ana. Apa yang ada pada Jack sehingga perut Ana tu bocor? Adib, agak-agak apa yang si Jack ni dah buat daripada dalam perut Ana? Ana? Kerana kulit buaya ini Keras. Mempunyai sisik yang keras. Okey, Adib, sisik keras tak boleh tebuk perut Ana tau. Apa yang lain yang ada pada badan buaya tu menyebabkan perut Ana tu bocor? Gigi keras. Mika air lagi sekali. Adib, tolong saya. Apa? Okey, ada berapa kaki buaya? 4. Apa yang ada pada kaki dia? Kuku yang tajam. Pandai, Adib. Buat peace? Ya. Thank you very much. Very good, Adib. So, kuku buaya yang tajam tadi, masa dia masuk dalam perut Ana tu, buaya tu tak mati lagi tau. Si Jack tu tak mati lagi. Dia gunakan kuku dia untuk apa? Ya, untuk menebuk, melindungi diri dia. Dia gunakan kuku tajam dia daripada dalam perut Ana tu. Gigi apa? Kuku lah. Gigi siapa yang type tu? Kuku lah. Kuku yang tajam tadi koyakkan perut Ana daripada dalam. So matilah. Stop chatting kat tepi tu tak nak chatting-chatting. Saya cuma nak chatting nama saja. Okey, jadi dia tebuk perut Ana daripada dalam. Okey, so matilah si Ana tu dan Jack pun akan matilah sebab tadi dia kekurangan apa daripada dalam perut? Oksigen. Pandai, Adib. Terima kasih. Jadi, Adib, kat sini, selain daripada kulit Jack yang keras tadi, Jack juga ada ciri lain untuk melindungi diri dia. Apa yang ada pada kaki Jack tadi? Kuku yang apa? tajam. Kuku yang tajam. Terima kasih, Adib. Okey, Alhamdulillah. Faham di situ ya. Okey, semua. Selain daripada sisik yang keras, buaya juga mempunyai kuku yang tajam untuk melindungi dirinya. Alright, seterusnya kita pergi kepada ciri yang kelima. Okey, so tolong nomborkan nombor 5 di sini. Okey, ini adalah tajuk silibus baru berbanding dengan tahun lepas. Tahun lepas, murid tahun 5 tahun lepas, mereka tak belajar ciri yang ni. Jadi, ini adalah sesuatu perkara yang baru di sini. Okey, tolong gariskan perkataan otot kaki yang kuat. Dan kurungkan perkataan bergerak pantas bagi menyelamatkan diri. Alright. Saya nak tanya Amrullah. Amrullah ada tak? Amrullah. Okey. Amrullah nampak kat sini ada kuda, betul Amrullah?
Amrullah. Dengar tak? Nah, Okey. Amrullah, haiwan yang mempunyai otot kaki yang kuat adalah haiwan yang akan bergerak pantas untuk menyelamatkan diri dia. Contoh, dia akan lari dengan laju bila haiwan musuh serang dia. So, contoh kat sini kita ada kuda, kita ada arnab, kita ada katak. Boleh tak Amrullah bagi kat cikgu contoh lain haiwan yang boleh lari sangat pantas? harimau. Harimau apa tu? Harimau. Dia mula daripada huruf C. Denny pun sama, dah macam penyakit Mikael. Harimau belangun hitam. Harimau belangun hitam. Okey, dia mula daripada huruf C. Amrullah. Tadi Denny dah sebut. Cita. Yes, pandai. Thank you Amrullah. Cheetah. So, cheetah juga akan berlari sangat-sangat pantas. Okey. Cuba bayangkan kalau sloth. Amrullah pernah tengok sloth tak? Tak. Tak pernah. Okey, Amrullah tengok cerita Zootopia tak? Pernah. Pernah. Kan sloth tu pergerakan dia sangat perlahan. Kan? Okey, jadi agak-agak Amrullah, kalau sloth tu, dia berada dekat depan seekor harimau. Harimau nak makan dia, dapat tak dia lari dengan pantas untuk menyelamatkan diri dia? Tak dapat. Tak dapat. Kenapa Amrullah? Sebab? Sebab dia lembab. Tak dapat? Harimau tak dapat makan sloth tu? Dapat. 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 Kenapa? Sebab sloth tu? Jalan lembab. Berlambab. Sebab sloth tu tidak boleh berlari dengan pantas untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa Amrullah? Menyelamatkan diri. Okey, menyelamatkan dirinya. Okey, terima kasih. Jadi kat sini awak boleh lihat terima kasih Amrullah. Katak ni dia bergerak pantas. Katak tak lari tau. Tapi katak ni melompat dengan pantas. Alright, okey, mari kita lihat di sini siapa lagi ada. Azwa. Ya, cikgu. Azwa, okey. On camera Azwa. Gelap je. Cikgu tak nampak pun. Cikgu gegar buka kamera lah, cikgu. Dah buka Kenapa cikgu tak nampak? Kenapa cikgu tak nampak muka dia? Dekat skrin cikgu gambar dia gelap. Azwa. Okey, dah nampak. Okey, Azwa, boleh tolong cikgu tak? Boleh. Alright, Azwa. Okey, kejap Nombor seterusnya, nombor 6. Azwa, apa haiwan yang Azwa nampak dekat situ? Rusa, kerbau, seladang. Rusa, kerbau, seladang. Apa yang ada pada, apa ciri khas ataupun apa yang ada pada badan dia untuk melindungi dirinya? Tanduk tajam. Okey, Azwa. 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Boom. Bagi saya, selain daripada 3 haiwan ni, apa haiwan yang ada tanduk yang tajam? Gajah. Gajah ada tanduk ke? Apa cakap gajah ada tanduk tu? Bersemuka nanti saya nak cubit dia. Saya nampak dia siapa? Aish kan? Mammoth, cikgu. Mammoth. Sayang, mammoth dah tak ada dah. Mammoth dah pupus. Okey. Boleh tak? Apa Azwa? Dia mula daripada huruf B. Dia ada 5 huruf je. Dia berakhir dengan huruf N. Badak. Badak? Badak ada tanduk ke? By? Okey, Azwa sebut. Bison. Bison. Dia lebih kurang macam kerbau juga cikgu. Bison ni dia lebih kurang macam kerbau badan dia. Ataupun seladang. Yes, macam seladang badan dia.
Okey, nama dia bison. Okey, balik rumah. Bukan balik rumah. Salah, balik rumah pula. Aduh, cikgu fikir kat kelas. Okey, Memang bukan dia balik kat rumah je. memang kat rumah kan. Okey, lepas kelas saya yang Azwa, Azwa guna phone yang sama. Dekat Google search tu type perkataan bison. B-I-S-O-N, bison. Tengok rupa bison tu macam mana. Alright. Okay, so tengok rupa bison tu macam mana. Bison pun ada tanduk yang tajam. Okay, terima kasih Azwa. Okay, so tajuk yang tajam yang terdapat pada rusa, kerbau dan seladang digunakan untuk mempertahankan dirinya. Alright, so kita kurangkan perkataan mempertahankan diri. Okey. Apa yang ada pada rusa, kerbau, seladang untuk diri ciri lain? Agak-agak apa ciri lain yang ada pada rusa? Okey. So pada rusa, siapa nak jawab? Sebut nama. Saya, Siapa nama? Naufal. Okey, Naufal, cuba jawab. Selain daripada rusa ada tanduk yang tajam ni, apa lagi pada rusa yang boleh lindungi diri dia? Kaki keras. Kaki keras ke? Kaki keras? Kaki dia keras macam batu, tak boleh gigit. Boleh tendang musuh. Okey, betulkan sikit jawapan awak merujuk kepada nombor 5. Awak rujuk nombor 5, muka surat nombor 5 tadi. Kaki yang kuat. Kuat. Yes, otot kaki yang kuat. Dia boleh berlari dengan Pantas. pantas. Begitu juga seladang dengan kerbau. Mereka boleh tendang mereka boleh tendang musuh jangan main. Ada Maris, awak ingat awak je main bola. Tendang bola laju kan? Dia pun boleh tendang Alright, seterusnya saya nak Dia sepak bola. Dia tangkap bola terus bocor bola. Alright. Okay, saya nak murid 5 UTM. Jap. Saya nak murid 5 UTM. Kejap, saya cari nama. Kenapa 5 UTM tak ramai Siapa tu? 5 UTM tu? Amy. Siapa 5 UTM murid baru tu, Amy? Saya lupa nama dia. Davina. Davina ada tak hari ni? Tak ada. Davina tak ada. Amni tak ada. Lagi siapa 5 UTM? Saya nampak sini Faradania, Amy. Lagi siapa 5 UTM perempuan? Marisa. Marisa mana? Marisa, tunjuk muka jap sayang. Sekejap. Saya punya bateri low. Dia tolong off. Dia tolong on. Okey, tolong saya Marisa. Mana Marisa? Tak ada Marisa Okey, Marisa tak ada, tak apa. Syah Darwish. Ya. Mana Marisa? Ada Marisa? Tak ada? Okey, tak apa. Syah Darwish dulu. Okey, Syah Darwish, tolong saya. Boleh bacakan tak daripada nombor 1 sampai nombor 6? Kita semak sama-sama. Boleh. Okey, baca nombor 1 apa? Yang digariskan. Sengatnya meluahkan bisa. Terima kasih. Nombor 2. Meluahkan bau yang busuk. Okey, terima kasih. Nombor 3. Coraknya merupai mata palsu. Okey, nombor 4. Keras. Sisik. Sisik keras. Okey, sisik keras. Thank you. Okey. Seterusnya. Saya nak seorang lagi. Siapa ni? Farah Umairah siapa? Tengok muka jap. Farah Umairah. Tak ada.
Farah Umairah. Farah Umairah Ya. ni kelas. Okay, Farah Umairah. Thank you. Ni Farah Umairah. Oh, ini Farah Umairah. Ya. Okay. Farah Umairah, tolong saya. Sambung. Nombor 5. Nombor 5. Otot kaki yang kuat. Nombor 6. Tanduk tajam. Tanduk tajam. Okey, terima kasih Farah. Azrul, tolong cikgu Azrul. Azrul? Saya. Okey, Azrul. Last soalan saya sebelum kita akhirkan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah maksud kemandirian spesies? Azrul? Muka surat 50. Yang siapa dah berkokok tu Azrul, muka surat 50 sayang. Kupaian haiwan. Tahulah. Azrul nampak tak? Pak. Okey, bacakan kupaian haiwan. Buayan haiwan untuk mengekalkan spesies bagi menggelakkan pupusan. Alright, okey. Seterusnya, Safa Amani. Terima kasih Azrul. Safa Amani. Ulang. Apakah maksud kemandirian spesies? Kenapa bunyi bising Upayaan haiwan untuk mengekalkan spesies bagi mengelakkan keputusan. Okey, terima kasih. Seterusnya last. Ardini. Ardini. Muhammad Ruzaini ni siapa? Ardini kan? Ya. Okey, Ardini, tolong baca. Apa tu kemandirian spesies? Keupayaan haiwan. Muka surat 50. Boleh tak? Tak nampak. Tak nampak. Dekat muka surat 50. Buku teks. Saya guna buku teks je hari ni. Dia. Okey, tak apa Dini. Tak apa. Kemudian nanti Dini jawab. Alright. Last one. Saya nak minta tolong. Anak cikgu Azman ni. Siapa nama dia? Adib Adib? Ya. Adib, tolong saya last soalan. Bacakan apa tu kemandirian spesies? Adib? Muka surat 50. Mandirian spesies haiwan ialah keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Okey, so dengan ini tamatlah kelas kita pada hari ini. Alhamdulillah. So saya dah terangkan pada awak semua. Saya dah terangkan pada awak semua tentang kemandirian spesies haiwan, iaitu
apa maksud kemandirian spesies haiwan serta bagaimana cara haiwan untuk melindungi dirinya. Okey, sebenarnya haiwan melindungi diri ada dua cara. Satu ciri khas, satu tingkah laku khas. Ciri khas tu apa? Ialah apa yang ada pada badan dia yang digunakan untuk melindungi dirinya. Okey, seterusnya kalau awak perasan dalam buku teks awak, saya stop sampai tajuk sendi hari tu. Okey. So untuk tajuk sistem peredaran darah manusia, muka surat 28. Okey.